Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi. Dan saya pertama sekali ingin minta maaf kerana ada kegencutan teknikal sedikit dan pertemuan kita pada hari ini agak lewat sedikit kerana ada masalah teknikal. Dan sepatutnya kita menggunakan Facebook Masjid Ma'ruf. Kerana masalah teknikal, saya terpaksa gunakan Facebook saya sendiri. Mudah-mudahan perbincangan kita lancar dan kita dapat manfaat daripada sesi ini. Dan juga saya terpaksa gunakan handphone saya yang agak dinosaur ni. Jadi kalau gambarnya tak berapa elok, saya pun minta maaf. Yang penting kita dapat bertemu, kita dapat teruskan perbincangan kita dan kita dapat istifadah manfaat daripada perbincangan ini, insya-Allah. Baik, jadi kita teruskan perbincangan kita. Dan pada sesi yang lepas kita sedang membincangkan tentang iman kepada sirat ataupun iman kepada jembatan, dan jembatan ini yang berada di atas neraka jahanam. Dan sirat, ulama-ulama bahasa mereka mengatakan sirat ni kita boleh sebutnya dengan sad, iaitu as-sirat, ataupun kita boleh baca dengan sin, ataupun kita baca as-sirat, ataupun kita boleh baca dengan zai, az-zirat. Mereka mengatakan bahawa tiga huruf ini boleh digunakan untuk makna yang sama. Jadi sirat ni ulama sepakat, ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahawa kita beriman dengan jembatan, dan terdapat bermacam-macam hadis yang telah diceritakan, telah disebutkan oleh Nabi SAW, dan kita dah bincangkan panjang lebar pada minggu lepas. Dan kita berhenti pada muka surat 27. 27. Dan pada minggu lepas saya berhenti pada sirat ni, iaitu bagi mereka-mereka yang selamat. Mereka-mereka yang selamat di penghujung sirat, ada lagi satu bahagian penambahan daripada sirat ini. Kerana sirat ni kalau kita lihat, dia jembatan di atas neraka sebelum sampai kepada syurga. Bagi sesiapa yang selamat melalui jembatan ini, sebelum masuk dalam syurga, ada satu bahagian lagi. Satu bahagian ini dinamakan sebagai Al-Qantarah. Al-Qantarah ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi sirat ini bagi mereka yang selamat. Dan satu perkara lagi, sirat ini dia bukan saja halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan juga licin. Ia juga gelap. Ia juga gelap. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka cahaya. Cahaya apa ni yang telah diberikan kepada orang-orang yang beriman? Ini berdasarkan kepada amalan masing-masing. Dan di antara amalan yang sepatutnya kita tekankan, ini untuk mendapatkan cahaya ni. Cahaya ni dapat daripada mencari ilmu. Bagi sesiapa yang punya ilmu, maka ilmu ni lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka cahaya di atas sirat. Kerana Nabi SAW sebut dalam banyak hadis. Nabi sebut al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maksudnya cahaya dalam dunia, dan juga ia akan memberikan cahaya di alam akhirat. Dan cahaya yang paling penting sekali kepada kita di alam akhirat adalah cahaya di atas jembatan. Dan juga Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah.
sesiapa yang melalui perjalanan yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan perjalanan dengannya, iaitu ilmu tadi, ke arah syurga. Dan lagi satu amalan yang ingin saya kongsi, yang akan memberi ilmu kepada orang-orang mukmin apabila mereka berada di atas sirat, adalah solat fajar di masjid. Solat fajar di masjid secara berjemaah. Kerana Nabi SAW telah bersabda, Bashir, berikan berita gembira. Bashir al-masya'in. Fi dhulami. Iaitu berikan berita gembira kepada mereka-mereka yang berjalan ke masjid ketika dalam keadaan gelap gelita. Binurita, dengan cahaya yang sempurna. Yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hari kiamat maksud apa? Di alam akhirat, di atas sirat. Kerana cahaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya di dalam kubur. Ada juga cahaya di sirat. Okey, jadi ini di antara amalan-amalan yang kita patut jaga, terutama sekali solat. Kalau kita lihat, solat ni mempunyai bermacam-macam faedah, bermacam-macam kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di alam akhirat. Dan juga solat ni lah yang akan dihitung, amalan yang pertama sekali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat juga adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam, kerana hanya saja solat kita tidak boleh tinggalkan. Amalan-amalan lain seperti puasa boleh tinggalkan kalau kita dalam keadaan musafir. Kita boleh dan kemudian amalan haji, kalau tak mampu tak perlu lakukan. Zakat, tak ada duit tak payah bayar. Tetapi solat ni dalam apa keadaan pun kita wajib melakukan solat kita. Kalau tak boleh solat secara berdiri, kita mesti solat secara duduk. Kalau tak boleh duduk, berbaring. Kalau berbaring pun susah, maka kita gunakan kita punya mata. Yang penting kita mesti luangkan waktu kita untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sirat ni bergantung kepada amalan-amalan kita. Jadi di sini ulama-ulama mengatakan bahawa di antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kita di alam akhirat, perkara yang akan selamatkan kita adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan. Persiapan-persiapan yang telah kita lakukan di dalam dunia. Dan lagi satu perkara yang ingin saya sebutkan di sini, iaitu tentang perkara sirat ni, juga terdapat hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang kita harus jaga-jaga. Iaitu saya pun bila kita berada di musim korban, hari raya korban, Idul Adha, apabila kita melakukan korban, kadang-kadang kita mendengar hadis-hadis seperti ini dan kita harus berjaga-jaga kerana hadis ini adalah hadis palsu. Di antaranya, ada di antara masyarakat kita yang percaya bahawa bagi mereka-mereka yang berkorban, korbankan binatang tadi, maka binatang itu akan menjadi tunggangan kita di atas sirat. Ini adalah hadis-hadis yang tidak benar. Hadis-hadis yang dipalsukan dan telah dibuat-buat. Kerana apa? Tidak ada binatang yang akan membantu kita di atas sirat. Semua daripada kita akan jalan. Jalan di atas sirat. Cumanya pantasnya ataupun lambatnya bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang lalu sepantas kilat, ada yang lalu seperti burung yang berterbangan, ada yang berlarian, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada pula yang jalan di atas perut-perut mereka. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita harus jaga-jaga daripada diri kita. Jadi tentang perkara qantarah pula, iaitu selepas sirat, maka ada lagi satu bahagian lagi. Di sini dinamakan sebagai al-qantarah. Ulama-ulama hadis menceritakan, dan ini terdapat banyak hadis. Dan saya ingin kongsikan satu, iaitu satu hadis sahih tentang qantarah, iaitu idza khalasal mu'minun minan nar, iaitu bila orang-orang yang beriman selamat daripada api neraka, maksudnya mereka dapat jalan dan selamat.
Jadi mereka ni adalah orang-orang yang sudah selamat daripada jatuh ke dalam neraka. Jadi ada lagi satu bahagian. Habisu biqantarah. Mereka dikurung. Dihentikan di kawasan yang dinamakan sebagai Qantarah. Qantarah ni juga seperti jembatan. Jembatan yang akan membawa mereka ke syurga. Qantarah bainal jannati wan nar. Iaitu di antara neraka dan syurga. Ada lagi satu bahagian ni. Iaitu fayataqasuna madalima kanat bainahum fid dunya. Iaitu di sini bagi orang-orang yang beriman, maka di Qantarah ni hanya satu perkara yang akan melewatkan mereka, iaitu mereka akan membersihkan, mereka akan menghilangkan apa perkara pun yang ada di antara mereka dengan orang-orang beriman yang lain. Ini beza dalam apabila kita ini ada beza apabila kita ingin mendakwa satu sama lain. Mendakwa amalan-amalan daripada satu sama lain. Ulama-ulama mengatakan ini berlaku dekat di mahsyar, apabila kita amalan-amalan kita ditimbang dan kemudian ada kezaliman-kezaliman yang berlaku, kita akan tuntut. Bagi siapa-siapa yang tuntut, saya rasa kita kalau boleh pun janganlah dalam hati kita nak tuntut. Kita kata kau tunggu kau di padang mahsyar nanti aku tuntut, tak perlulah kita tuntut. Sebaik-baiknya kita maafkanlah. Kalau ada sesiapa-siapa pun yang berhutang dengan kita, kalaupun kita nak lepaskan pun lebih bagus. Amalan-amalan ini ganjarannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesiapa yang sudah menzalimi kita lupakan, kita maafkan, kita ampunkan perkara-perkara tersebut. Jangan pula kita rasa bahawa biar kau menjadi muflis. Kerana memang itu hak masing-masing. Nabi SAW telah bertanya kepada sahabat-sahabat, atadruna manil muflis? Adakah kamu mengetahui siapa itu muflis? Orang yang bankrupt. Orang yang Nabi sebut, orang muflis ni adalah mereka yang datang di padang mahsyar dengan amalan yang bergunung-gunung. Dengan amalan yang sangat banyak. Tetapi dia memaki si fulan, dia menghina si fulan, dia mengambil hak-hak si fulan. Maka pahala-pahalanya akan diberikan kepada si fulan sehingga amalan-amalan dia habis. Sehingga kan dia mesti menanggung pula dosa-dosa si fulan. Kemudian dicampak ke dalam neraka. Ini berlaku di padang mahsyar. Kalau boleh pun kita maafkan. Jangan ada dalam hati kita. Dalam hati kita. Kerana Nabi SAW pernah ceritakan kepada sahabat ketika mereka berada di dalam masjid. Di Masjid Nabawi, Nabi SAW tanya. Nabi SAW bersabda, akan masuk dalam pintu ini seorang penghuni syurga. Sahabat-sahabat tengok. Dia kata, mereka tak kenal orang ni. Orang biasa. Sahabat biasa saja. Kemudian esoknya Nabi kata, akan masuk dalam pintu masjid ini seorang ahli syurga. Masuk orang yang sama. Mereka pun terpegun. Tertanya-tanya, siapa ni? Apakah amalan dia? Kemudian besoknya, hari yang ketiga, Nabi sebut lagi, akan masuk dalam pintu ni seorang penghuni syurga. Jadi salah seorang daripada mereka. Di sini ulama mengatakan, sahabat tadi ialah Abdullah bin Amr bin As. Dia pergi menyusuli orang ini sampai ke rumah dan mencari hilah untuk duduk bersama dia sebagai tetamu. Selama 3 hari. Rumah orang tadi. Dia berikan alasan untuk mencari sebab dapat duduk bersama dengan orang ini. Selepas 3 hari, maka dia tengok amalan orang ni biasa saja. Macam kita jugalah, pergi ke masjid, solat dekat masjid, pergi kerja, duduk dengan isteri, malam pun tak banyak amal-amal ibadat dia. Jadi selepas 3 hari, Abdullah bin Amr bin As pun tanya. Dia pun tanya orang tadi. Dia sebutkan sebenarnya dia datang duduk dekat rumah ni cari alasan adalah untuk dia mengkaji, merisik, periksa apakah amalan dia sehingga kan Nabi SAW sebut dia sebagai ahli syurga. Maka sahabat tadi pun sebut bahawa
Amalan-amalan yang dilihat sepanjang 3 hari itu, itulah amalan dia, itulah kebiasaan dia. Tak ada amalan-amalan istimewa. Cumanya, dia kata, mungkin inilah dia amalan. Iaitu setiap malam, kalaulah ada sesiapa-siapa yang menyakiti diri dia, menzalimi diri dia, dia akan bersihkan hati dia. Dia akan bersihkan diri dia daripada perasaan-perasaan benci, dengki, hasad yang ada pada dalam dirinya. Jadi di sini, inilah amalan yang Nabi SAW sebut sebagai ciri mereka-mereka yang dimasukkan dalam syurga. Jadi itu tentang kezaliman, tentang menjadi bankrupt itu. Ini ulama-ulama kata berada di padang mahsyar ketika hisab, ketika amalan-amalan kita ditimbang. Tetapi di kantarah ni, hanya perasaan-perasaan mungkin berlaku dalam hati kita, rasa tersinggung mungkin dengan teman-teman. Di sini yang akan diselesaikan sampailah bagi mereka-mereka yang ingin masuk syurga, tidak ada perasaan lagi. Bersih daripada diri mereka, perasaan-perasaan yang ada dalam hati mereka. Dibersihkan langsung dekat kantarah. Jadi apabila perkara-perkara ini sudah diselesaikan di kantarah, barulah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Dan sebelum syurga pula, di sini ulama mengatakan ada pintu lagi. Ada pintu. Pintu syurga ni ada 8. Dah sampai dekat syurga ni, ada pintu untuk masuk dalam kawasan syurga. Kemudian ikut kepada tahap tingkatan masing-masing. Sebelum ni ada 8 pintu syurga. Dan Nabi SAW sebut dalam seputung hadis, dia adalah orang yang pertama yang akan ketuk pintu syurga. Jadi syurga ni pun ada dia punya pengetuk juga. Macam mana rupa pengetuk tu? Wallahualam. Kita dekat rumah kita tak ada pengetuk lah. Sekarang dah tak pakai pengetuk, pakai bel aja. Tapi kalau orang dulu-dulu kita tahu dia ada pengetuk dia. Kalau kita pergi dekat Masjid Nabawi, kita pergi dekat Masjidil Haram, pintu yang besar tu dia punya pengetuk dia. Ada pemegang dia, pengetuk. Jadi kita boleh ketuk pintu tu gunakan tu. Kita tok macam tu. Jadi pintu syurga pun ada pengetuk. Nabi SAW akan ketuk pintu dia. Dialah orang yang pertama yang akan ketuk. Jadi 8 pintu syurga ni, kita boleh masuk daripada mana-mana mengikut amalan masing-masing. Tetapi insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita, bagi mereka-mereka kita yang sudah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Nabi SAW sebut, maka nama-nama kita akan diletakkan dekat pintu-pintu ni. Satu pintu ni, iaitu pintu puasa. Dan pintu ini sahaja yang mempunyai nama. Pintu-pintu lain tak ada. Dinamakan sebagai pintu rayyan, khas bagi orang-orang yang berpuasa. Kalaulah kita ni puasa bulan Ramadan, kemudian kita suka pula puasa Isnin Khamis, kemudian kita pula puasa lagi Ayyamul Bid, hari-hari putih, pada 13, 14, 15 kalender Islam, ataupun sekurang-kurangnya kita puasa 3 hari dalam sebulan, maka nama kita akan ditulis dekat pintu ini dan akan dipanggil. Nama-nama kita akan dipanggil untuk melalui dalam pintu ni. Jadi nama kita akan masuk. Dan kalaulah kita ni di antara mereka-mereka yang suka melakukan solat, ada pintu solat juga, nama kita ditulis kat situ, maka kita pun akan dipanggil lagi. Kemudian ada pintu sedekah dan zakat. Bagi mereka-mereka yang suka berinfak, melakukan zakat, juga amalan-amalan mereka akan ditulis, atau nama mereka akan ditulis, akan dipanggil. Jadi kalaulah kita ni nak 8 pintu ni memanggil-manggil nama kita, Nabi SAW ada ajar kita satu amalan. Amalan sangat-sangat mudah. Amalan yang kita boleh anggap sebagai amalan yang sangat remeh. Iaitu Nabi telah bersabda, bagi sesiapa yang mengambil wudu, setiap kali dia mengambil wudu, kemudian dia pun membaca, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi
tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada syarik. Tiada iaitu tiada syarik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya 88 pintu syurga. 88 pintu syurga, dan dia boleh masuk daripada mana pintu yang dia suka. Maksudnya 88 pintu syurga ni namanya akan dipanggil. Jadi dia boleh mana satulah dia nak ikut. Nak masuk pintu ni ke, nak masuk pintu ni ke. Mungkin dia tengok ada kawan dia sama-sama dengan dia nak masuk pintu ni lah bersama dengan kawan-kawan dia. Mungkin tu. Ataupun mungkin ada pintu yang lebih cantik lagi. Dia kata mungkin pintu ni lebih luar biasa lagi, dia boleh masuk pintu ni. Mana satulah yang dia boleh masuk. Yang penting melakukan amalan ini. Okey. Baik. Jadi Kantarah ni ulama mengatakan bahawa ia adalah lagi satu bahagian lagi. Dan hanyalah akan diselesaikan apa-apa perkara yang akan berlaku di antara perasaan-perasaan orang-orang yang beriman. Ini bagi mereka yang dah selamat sebelum mereka masuk dalam syurga. Baik. Jadi kemudian selepas itu kita akan berbincang pula tentang bab yang lain yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam muka surat 27, kitab ringkasan Ihya Ulumuddin, iaitu hamba juga wajib mengimani haud. Haud ataupun telaga yang akan didatangi oleh manusia, iaitu haud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada lagi satu bahagian haud. Tetapi di sini kalau kita lihat Imam Ghazali dia berpandangan bahawa haud ini berada selepas sirat. Ulama-ulama kita, di antara ulama-ulama kita mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan bahawa haud ataupun telaga Nabi SAW berada selepas sirat. Bagi mereka-mereka yang sudah selamat, maka mereka akan berjumpa dan mereka akan minum daripada telaga Nabi SAW. Tetapi ada pula ulama yang mengatakan bahawa telaga ini berlaku sebelum sirat. Berlaku sebelum sirat, dan saya rasa ini pandangan yang lebih tepat. Pandangan yang lebih tepat mengikut nas-nas hadis, iaitu telaga ni sebenarnya berlaku di padang mahsyar. Sebelum manusia sebelum manusia melalui titian sirat. Kerana apa di sini Imam Ghazali mengatakan orang-orang mukmin akan minum daripadanya sebelum masuk syurga dan setelah melalui sirat. Jadi dia kata di sini pandangan Imam Al-Ghazali iaitu haud ataupun telaga Nabi SAW dia berlaku selepas sirat. Tetapi ulama-ulama lain mengatakan ia berlaku sebelum sirat, iaitu berada di padang mahsyar. Dan mereka mengatakan bahawa sirat ini iaitu untuk bagi mereka yang datang di padang mahsyar. Kerana manusia di padang mahsyar, mereka ni dalam keadaan haus. Di padang mahsyar, kita semua ni tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tidak bersunat. Semuanya dihimpunkan di padang mahsyar. Semuanya dalam keadaan berdiri. Penat dan berpeluh pula. Matahari berada di atas kepala kita. Berpeluh. Sehingga kan ada yang berpeluh sampai buku lali. Ada yang berpeluh sampai lutut. Ada yang berpeluh sampai pinggang. Ada yang berpeluh sampai sampai dada. Jadi peluh tu membuat mereka haus. Jadi ramai yang datang ke telaga Nabi SAW. Dan bagi mereka-mereka yang beriman akan dapat minum daripada telaga tersebut. Dan kemudian ada sekumpulan. Ni mereka ingin minum daripada telaga Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW sebut ummati, ummati. Nabi kenal. Ini adalah umat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW boleh kenal
Nabi SAW sebut umat aku akan dibangkitkan di padang mahsyar ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin iaitu muka mereka bersinar-sinar, tangan mereka bersinar-sinar, kaki mereka bersinar-sinar. Kenapa? Daripada kesan wuduk. Daripada kesan wuduk. Jadi di sini Nabi kenal bahawa mereka ni melakukan salat, melakukan wuduk. Maka wuduk tadi memberikan badan mereka, tangan mereka, muka mereka sinaran. Jadi Nabi kata, ummati, ummati. Kemudian dihadang oleh malaikat. Dihadang oleh malaikat dan Nabi tanya kenapa? Maka malaikat pun berkata, engkau tak tahu bahawa mereka ni sudah mengubah sunnah aku selepas ketiadaan engkau. Jadi di sini pentingnya. Pentingnya kalaulah kita nak duduk, kita nak diberikan nikmat untuk minum daripada telaga Nabi SAW, maka ikut sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan lagi satu perkara, ulama juga khilaf. Telaga ini, apa perbezaan di antara Kautsar dengan Haud? Ada ulama mengatakan Haud itulah Kautsar. Ada pula ulama yang mengatakan bahawa Kautsar itu lain, Haud itu lain. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji hadis ni, dia lebih kurang sama. Sebenarnya Kautsar itulah dia Haud. Kerana ada hadis yang mana Nabi SAW, iaitu Allah SWT sebut Kautsar ini ada surah Al-Kautsar. Kautsar dalam bahasa Arab, Kautsar ni datang daripada perkataan kathir, banyak. Maksudnya benda yang nikmat yang banyak yang telah diberikan, itu yang dinamakan sebagai Kautsar. Jadi Allah SWT sebut dalam surah Al-Kautsar, iaitu inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Jadi dalam ayat ini ulama-ulama mengatakan bahawa Al-Kautsar ini khusus kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan Kautsar ini kepada Nabi SAW sahaja. Tidak diberikan kepada orang lain. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut bahawa Kautsar ini adalah sungai dalam syurga. Ia adalah sungai dalam syurga. Dalam syurga siapa? Syurga Nabi SAW, kerana ia telah diberikan hanya kepada Nabi. Kalaulah dalam syurga kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak dan sungai daripada air yang jernih. Ini empat sungai. Tetapi Nabi SAW telah diberikan sungai yang luar biasa lagi. Ini adalah sungai Al-Kautsar. Jadi sungai Al-Kautsar ini dalam syurga Nabi SAW. Tetapi Haud ni macam mana? Itu dalam syurga. Haud ini di padang mahsyar. Macam mana pula kita boleh gabungkan? Kita boleh gabungkan dua-dua pula. Kita lihat di sini. Kita dilihat, iaitu penjelasan daripada Imam Al-Ghazali. Sampai kepada bahagian terakhir. Iaitu rupa daripada Haud tadi. Iaitu Haud ini, barang siapa minum seteguk daripadanya, maka setelah itu dia tidak haus selama-lamanya. Inilah keinginan kita. Di padang mahsyar, dah haus dah, dapat minum saja. Maka air ini lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Dan kemudian siapa yang minum, minta maaf, gunakan phone ni ada orang call. Okey. Jadi di sini luasnya sejauh perjalanan sebulan. Sebulan di sini dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut bahawa Haud ini iaitu telaga ni, dia ni panjangnya sebulan perjalanan, luasnya sebulan perjalanan. Maksudnya apa? Dia ni lebih kurang macam rupa dia square lah. Square. Sebulan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut bahawa Haud ini jauhnya daripada San'a. Daripada San'a. Kita tahu San'a ni dekat Yaman. Sampai kepada Qu'ailah ni, ulama mengatakan ia berada dekat Syam.
dekat Syria. Jadi daripada Sana'a, Yaman sampailah ke Syria. Itulah jauhnya. Itu panjangnya begitulah. Daripada Sana'a sampai Syria, dan kemudian panjang dia pun sama. Baik. Dan kemudian di sekitarnya terdapat teko-teko. Di sini dia kata teko-teko. Tetapi sebenarnya cawan-cawan. Jadi hati-hati sikitlah terjemahan dia. Teko ni jangan pula kita ingat macam teko nak masak air pula. Nanti orang tanya pula, Ustaz, macam mana kita nak minum daripada teko ni? Kita minum daripada cawan. Jadi ambil cawan ni banyak. Jadi di sekitarnya terdapat, iaitu dalam di sekeliling haud ini terdapat cawan-cawan yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Banyak sangat. Banyak sangat kerana apa? Orang di padang mahsyar pun ramai. Kita pun tak tahu berapa ramai ni. Orang Islam sekarang ni dalam dunia ni ada dekat 2 bilion. 2 bilion. Ini sekarang saja. Kalau yang sebelum-sebelum tu dan yang akan datang, berapa bilion kita pun tak tahu. Ni semua nak kena minum ni. Nak minum daripada Telaga Kautsar. Berapa ramai ni. Berpusu-pusu. Jadi mereka dapat ambil satu cawan saja minum. Mereka tidak akan haus selama-lamanya. Dan angkanya sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Ni yang terakhir ni yang disebutkan ni. Di dalamnya terdapat 2 saluran air yang memancar daripada Kautsar. Ini dia. Ini juga hadis. Di dalamnya terdapat 2 saluran air. Ataupun dalam bahasa Arab dinamakan sebagai mizaban. Mizab ni, kalau kita pernah dengar kalimat mizab ni, ia digunakan di Kaabah. Mizab ni Kaabah. Kalaulah kita tengok dekat atas Kaabah tu, kita boleh lihat satu pancuran. Biasanya orang panggil pancuran emas. Pancuran emas ni, dia ni menghadap ke arah Hijr Ismail. Kalau kita tengok dekat di Kaabah ni, dia ada pancuran emas. Kerana apa? Dekat atas Kaabah ni, dia ni ada boleh simpan air. Kalau hujan aja, air tu bertakung dekat atap dia. Jadi untuk nak hilangkan air ni, dia ada pancuran. Maka air tu akan keluar melalui pancuran ni. Dan pancuran ni diperbuat daripada emas. Pancuran ni dinamakan sebagai mizab. Jadi Nabi SAW sebut, air telaga ataupun haud ini, dia ada 2 pancuran. Dia ada 2 saluran yang mengisikan air dia. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW sebut, ada 2 mizab, 2 pancuran. Satu diperbuat daripada emas, yang lagi satu pula diperbuat daripada perak, daripada warik. Jadi daripada mizab ni, keluarlah air, memancar air. Dan air ni datang daripada mana? Daripada Kautsar. Kautsar tu dekat mana? Syurga Nabi SAW. Nanti orang pun tanya pula, Ustaz, macam mana pula? Orang tu kita ni berada dekat mahsyar. Kautsar ni dalam syurga. Kemudian macam mana pula syurga Nabi SAW? Boleh pula melalui saluran. Ada saluran pula. Macam ada, macam kita kata, Ustaz, ini macam kita dengan Malaysia ke? Kita dengan Malaysia ni. Ambil dia punya air daripada sungai dia, kemudian ada dia punya saluran dia sampai dekat Singapura. Dekat padang mahsyar macam tu ke, Ustaz? Wallahualam. Saya pun nak jawab pun saya tak tahulah. Tetapi apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, kita beriman. Kita beriman dengannya. Ini perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perkara-perkara gaib. Nabi cakap kita beriman, percaya. Macam mana rupa dia? Tak perlulah kita nak bincangkan. Kita kata mustahil. Yang ini dalam syurga, ini dekat padang mahsyar. Macam mana? Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ceritakan, kita pun tak pernah nampak. Jadi kalaulah kita ni samalah ulama kata, kalau kita berada dalam perut ibu kita, kemudian ibu kita kata, anak, kalau kau lahir ni, nanti kau akan lihat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian ada tempat permainan, ada kolam-kolam.
Kita yang berada dekat dalam perut tu, kita kata, macam mana lah mak aku ni cakap macam ni? Mana boleh ada kolam, tempat yang aku duduk ni sempit sangat. Cukup untuk aku saja. Jadi macam mana boleh ada bangunan tinggi-tinggi, ada tempat yang sangat luas. Selepas baru lahir, dah lepas lahir saja, barulah kita nampak alam ni cukup luas. Macam ni lah. Benda yang belum nampak, kita tak boleh bayangkan. Sama juga dengan alam akhirat. Apa yang diceritakan oleh Nabi SAW hari ini kita tak terbayang. Bagaimana rupa dia? Tetapi kita beriman. Dah meninggal nanti, berada dibangkitkan di padang mahsyar, barulah kita nampak. Oh, macam ni. Ustaz teringat balik. Oh, dulu ada FB Live. FB Live Ustaz Kamal dulu. Dia ada cakap ni benda-benda macam ni. Oh, rupanya macam ni. Barulah kita nampak ada dua mizab, dua pancuran. Air yang turun sangat-sangat banyak. Sebab itu, hadis ini, Nabi ceritakan haud itu putih daripada susu. Kerana Kautsar ini, iaitu sungai daripada Kautsar, dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Jadi, sebenarnya, haud dengan Kautsar itu, kita boleh gandingkan. Sebenarnya sama. Sumbernya daripada Kautsar. Tetapi telaga tu berada di padang mahsyar. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahawa Kautsar tu dalam syurga, betul. Siapa yang mengatakan bahawa Kautsar tu berada di padang mahsyar pun betul. Kerana airnya sampai dekat mahsyar. Jadi ini adalah di antara perkara-perkara yang kita dapat bincangkan pada hari ini. Dan mungkin saya ambil sedikit lagi lah. Kita ambil sedikit-sikit dekat bawah sini. Iaitu Imam Al-Ghazali pula ceritakan pula tentang hisab. Dan saya rasa apa yang sebab bila kita baca kitab-kitab alim ulama kita, kalaulah mereka ikut urutan, kalau tulisan mereka mengikut urutan, biasanya kita faham itu pandangan mereka. Maksudnya apa? Ini perkara-perkara yang kita akan lihat mengikut urutan pandangan mereka. Begitu juga dengan tentang haud ni. Tentang haud, ulama-ulama mengatakan bahawa haud ini juga mereka mengatakan iaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, dia berpandangan bahawa haud, telaga ni berada selepas sirat. Berada selepas sirat. Selepas jembatan. Kerana apa? Ulama-ulama mengatakan bahawa Imam Bukhari mengeluarkan hadis. Okey. Jadi bila kita tengok ulama-ulama mengatakan bahawa susunan yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia sahih. Kitab sahih dia, maka ini menunjukkan tentang pandangan Imam Bukhari. Kerana susunan daripada hadis-hadis itu menunjukkan itulah dia. Iaitu mula-mula sirat, kemudian barulah haud. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan bahawa haud ini diceritakan selepas sirat. Cumanya, dalam bab selepas ini, dia menceritakan tentang hisab. Hisab iaitu apa? Perkiraan amalan-amalan. Saya rasa dalam bab ini, dia cuma nak menjelaskan lagi. Menjelaskan lagi apa yang dia nak sentuh tentang mizan. Kerana hisab, perkiraan amalan-amalan berlaku di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Dan ia berlaku dan juga terdapat di sana mizan. Jadi saya ingin jelaskan sikit di sini. Saya harap boleh nampak whiteboard ni. Iaitu sebagai ringkasan. Saya harap boleh nampak kat sini. Iaitu kita ni jadi kita ni dalam kehidupan kita ni, kita masih hidup lagi lah. Kita masih hidup lagi. Ini kehidupan kita. Jadi kita ni adalah masa-masa untuk hidup ni. Tak tahu berapa lama lah kita nak hidup ni. Ada di antara kita ni diberikan peluang oleh Allah SWT hidup sampai 90 tahun. Ada yang diberikan peluang untuk hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun,
tidak kira lah berapa lama. Kita gunakanlah masa dengan sebaik-baiknya untuk kita tanam. Kita lakukan amalan yang seberapa banyak. Kemudian di sini pada akhir ni sampailah nyawa kita nazak, dan kemudian roh kita dicabut oleh malaikat maut. Bila malaikat maut cabut roh kita, maka roh kita naik ke atas langit. Roh kita akan naik ke atas langit, dan kemudian apabila naik ke langit, maka malaikat-malaikat akan dapat bau daripada amalan-amalan tadi. Kalaulah amalan-amalan kita baik, maka akan keluarkan wangi-wangian. Kerana apa? Dia akan dikafankan, dia akan diselimut dengan wangi-wangian. Kemudian malaikat akan bau dan dikata, wangian apa ni? Siapa punya bau ni? Dan akan disebut Fulan bin Fulan. Nama dia akan disebut Fulan bin Fulan. Ataupun Fulana binti Fulan. Nama akan disebut. Dan kemudian sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata, aku redha dengan kau, masuk. Maka diturunkan balik ke bumi, dan kemudian dia akan bersatu balik dengan jasad di dalam kubur. Akan berada dalam jasadnya dalam kubur. Ketika itulah dia akan ditanya tentang 3 soalan kubur. 3 soalan kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan kau? Man nabiyuka, ataupun siapa nabi engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Dapat jawab, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka satu pintu yang menunjukkan tempat di dalam syurga. Jadi dia tengoklah tempat dia tu seronok. Seronok. Bila seronok aja masa berlalu dengan pantas. Tak lama aja kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala pun hancur dunia ni. Tapi bagi mereka yang tak boleh jawab, kena pukul. Kemudian satu pintu ditunjukkan tempat dia dalam neraka, na'udzubillah. Maka dalam alam kubur ni, ada yang hidup beratus-ratus tahun, ada yang sudah hidup beribu-ribu tahun. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala kiamatkan dunia ni. Bila dah kiamat pun kita tak tahu berapa lama kiamatnya. Dah hancur dah. Semuanya hancur. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kumpulkan manusia, kita pun tak tahu. Jadi ini fatrah ni kita pun tak tahu. Ini kosong ni. Kosong, dah dihancurkan. Kemudian barulah kita dikumpulkan dekat padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, satu kawasan yang cukup luas. Dikatakan tanah mahsyar ni warna putih. Tanah mahsyar ni warna putih. Dan kemudian matahari berada di atas kepala kita 1 mil. 1 mil. Jadi 1 mil ni ulama mengatakan 1 mil iaitu sejauh kayu yang digunakan untuk memakai celak. Orang-orang Arab dia pakai kayu tu, panjang dia 1 mil, 1 jengkal. Sebab itu ulama mengatakan bahawa matahari berada di atas kepala kita 1 jengkal. 1 mil pula ada yang mengatakan 1 mil tu 1 mile, 1 batu. Jauh sikit lah. Jadi 1 batu, sebab tu panas. Panas. Tak ada tempat perlindungan. Semua berpeluh. Sampai fed up. Dah berpeluh. Cuma ada 7 gulungan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah lindungan dia. Di bawah lindungan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ada pula telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kemudian bila kita punya amalan ikutlah giliran masing-masing. Ikut giliran masing-masing, berapa kita punya nombor, berapa nombor kita. Ada berbilion-bilion manusia dekat sana. Ratusan, ribuan, bilion, zillion agaknya. Jadi kita tunggulah nombor masing-masing. Tunggu aja. Tunggu macam buat tak jatuh. Jadi dah habis, siapa yang dah jalan dulu, keluar dulu. Jadi mereka ni bila dah habis saja padang mahsyar, mereka lalulah dekat sirat ni. Ni jembatan sirat ni. Jembatan sirat ni dekat mana? Ini berlaku dekat atas neraka. Ni neraka ni. Neraka Jahannam, lubang yang sangat dalam. Kita kena lalu atas dia.
Atas dia. Ini yang dikatakan sirat ni. Berapa lama nak kena lalu ni kita pun tak tahu. Neraka ni berapa luas ni, berapa jauh ni pun kita tak tahu. Kerana neraka ni diikat oleh 70,000 tali. Diikat oleh 70,000 tali, dipegang oleh 70,000 malaikat. Satu malaikat aja dah panjang. Dah luas dah. Ini kan 70,000. Satu tali saja. Ada 70,000 tali ni. Allahu Akbar. Berapa jauh ni kita pun tak tahu. Nak lalu ni pun berapa lama? Wallahualam. Dah habis dekat sini, ada pula lagi satu tempat yang dinamakan sebagai Qantara. Ini dikatakan sebagai Qantara. Dah habis lepas ini, barulah kita jumpa pintu syurga. Jumpa pintu syurga, barulah masuk dalam syurga. Ini perjalanan yang panjang lagi yang kita kena lalui. Jadi saya rasa pun masa pun sudah berlalu. Jadi tak sempat untuk saya nak ambil soalan-soalan. Ada soalan. Ada soalan. Jadi kerana kegincutan tadi, ada masalah teknikal tadi, saya terpaksa gunakan saya punya phone. Itu last resort lah. Gunakan saya punya komputer sendiri pun tak boleh masuk. Mula-mula gunakan komputer lain tak boleh. Jadi saya pun minta maaf kerana hari ni tak dapat gunakan Facebook Masjid Ma'ruf kerana ada masalah teknikal. Saya terpaksa gunakan Facebook saya sendiri. Yang penting kita dapat manfaat daripada sesi ni. Dan insya-Allah ada apa? Okey. Ada soalan tadi, dia tanya soalan tu, apa itu Qantara? Qantara tu macam jembatan juga. Qantara tu seperti jembatan. Jadi ia adalah jembatan. Bila saya kata tadi, dia mula-mula kita lalu jembatan dinamakan sebagai sirat. Sirat ni maksudnya apa? Jembatan. Jembatan yang halus. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan licin pula tu. Gelap lagi. Jadi itu dinamakan sebagai sirat. Lagi satu jembatan bahagian ni dinamakan sebagai Qantara. Jadi dekat jambatan sinilah orang-orang yang beriman dia akan dikurung. Dikurung untuk sementara untuk hilangkan apa-apa perkara yang berlaku di antara mereka. Benda-benda yang gaduh dulu, ada gaduh cuma bersangkut paut dengan perasaan saja. Kerana mereka ni dah selamat, akan masuk syurga. Dah tak masuk lagi dalam neraka. Jadi ini dinamakan sebagai Qantara. Jadi saya sebutkan sini kerana dalam buku ni tidak diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Qantara ni memang hak. Memang berlaku. Dan kita mesti lalui daripada Qantara ni sebelum masuk dalam syurga. Sebab itu saya nak sebutkan dan saya pun suka kalau ada perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh penulis dalam kitab-kitab mereka, saya cuba berikan penjelasan tambahan daripada kitab-kitab lain supaya kita dapat gambaran yang lebih sempurna tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan alam akhirat, insya-Allah. Jadi saya rasa pun sampai sini sajalah, insya-Allah. Minggu depan kita bertemu lagi, mudah-mudahan di Facebook Masjid Ma'ruf. Dan saya galakkan, saya harap, anjurkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat kita sokong masjid-masjid kita, dapat berikan sumbangan kepada penaja Masjid Ma'ruf untuk mereka dapat jalankan usaha-usaha dakwah, dapat teruskan iaitu program-program masjid. Jadi dan mudah-mudahan juga kita doakan supaya kita semua amalan-amalan kita meningkat, terutama sekali 10 malam yang terakhir ini. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesihatan yang baik. Dan bagi mereka ataupun daripada kita-kita yang ada masalah kesihatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syifa. Berikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita malam qadar, Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam jackpot.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, luaskan rezeki kita, berikan kita segala kecukupan dalam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala eratkan hubungan kita dengan mereka yang kita kasihi, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita syurga yang tertinggi, syurga Firdaus, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai di sini saja. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.